Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sengsara dalam konflik. Inilah Syria. Bersama Syria Care, kita bantu. Bual bicara ini dibawakan khas kepada anda oleh Syria Care. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda sedang bersama saya Syafiq Saleh. Menerusi Destinasi IKIM, syukur kita kembali lagi bersama untuk bincang-bincang dan juga bicara kita pada petang ini bersama dengan Syria Care. Dan untuk itu, kita dah pun ada tetamunya di talian ketika ini nak mengalu-alukan kehadiran Puan Siti Sakinah binti Mior Omar Baki, merupakan pengurusi dan juga merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Syria Care. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik seadanya. Syukur. Masya Allah. Sihat Puan? Alhamdulillah masih sihat. Alhamdulillah. Dengar suara Puan ni pun semua pakat tertanya-tanya. Apa pula aktiviti yang terkini yang sedang disusun atur oleh tim Syria Care. Saya sebut tim sebab apa Puan? Kita ni sedang laksanakan program misi bantuan dan tibanya dalam bulan-bulan yang sedang kita hadapi ini. Inilah bulan yang kita nak fokus dengan ibadah korban, kan? Namun di awal ni Puan mungkin boleh mulakan nak tahu kelebihan melaksanakan ibadah korban dan apa yang Syria Care tawarkan kepada mereka yang ingin sertai bersama-sama laksanakan ibadah korban ini Puan. Silakan. Terima kasih banyak Syafiq. Assalamualaikum kepada semua pendengar yang mengikuti rancangan kita pada hari ini. Menghampiri kepada Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba tidak lama lagi. Saya yakin ramai yang sudah pun memasang niat dari awal untuk sama-sama melaksanakan korban. Kerana apa? Bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni adalah hari-hari yang sangat istimewa. Yang mana dalam surah Al-Fajr pun Allah menyebut demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Ibnu Katsir antara ulama yang merujuk makna 10 hari itu adalah hari pada permulaan bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama ini banyak kelebihan yang boleh kita laksanakan, antaranya zikir, tingkatkan amalan-amalan sunat dan juga untuk kita melaksanakan korban. Jadi kalau saya tengok ramai di kalangan kita dari awal-awal tahun lagi sudah mula menyimpan untuk melaksanakan korban. Ini adalah satu amalan yang sangat-sangat digalakkan dan sangat mulia di sisi agama. Jadi kami di Syria Care ingin menawarkan peluang untuk orang ramai sama-sama melaksanakan korban di Syria. Sebab kita Syria Care offer untuk melaksanakan di Syria. Jadi tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan korban sembelihan korban kambing dan juga lembu untuk sama-sama kita laksanakan di sana. Jadi kalau boleh saya sebutkan di sini sikit Syafiq, di permulaan ni kambing harga untuk kambing di Syria seekor adalah RM1,100 dan juga satu bahagian lembu adalah RM1,200. Dan kalau ada yang nak sembelih lembu satu ekor, harganya adalah RM8,400. Jadi sama-sama kita cuba menghidupkan 10 hari di awal Zulhijjah nanti dengan melaksanakan amalan-amalan sunat, amalan-amalan soleh dan juga jangan ketinggalan untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban. Amin. InsyaAllah moga dapat laksanakan yang terbaik pada ibadah korban kali ini kan. Dan cakap tentang ibadah korban Puan, kita sedia maklum sekarang ni mungkin kita semua menghadapi dalam SOP yang tertentu untuk melaksanakan ibadah korban. Dan apa pandangan Puan apabila ibadah korban yang dilakukan di luar negara? Dalam konteks Syria Care ini pelaksanaannya adalah di Syria Puan. Bagaimana Puan? Baik. Satu perkara yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu, apabila kita melaksanakan korban, ianya sebenarnya adalah untuk kita. Cara kita nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah dan dalam ibadah korban itu sendiri mengajar kita untuk sentiasa mengikuti panduan daripada Rasulullah SAW. Sebab bila kita nak buat korban ni, kita tak boleh nak buat ikut suka-suka kita kan. Dia ada umur yang tertentu untuk kambingnya, hari yang tertentu dan sebagainya. Dan ibadah korban kita adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi dalam konteks sebenarnya ibadah korban itu sendiri adalah syiar untuk kita laksanakan di negara kita ataupun di kawasan kita. Namun untuk keadaan tertentu ianya dibenarkan sebab
bagi orang yang nak melaksanakan ibadah korban di luar negara ni, mungkin dia ada dua keadaan. Satu, sama ada dia tu bekerja di luar negara, kemudian dia nak melaksanakan korban sama ada di tempat dia bekerja ataupun di tempat dia. Ataupun macam kita yang berada di Malaysia ni, kita nak melaksanakan korban di kawasan lain ataupun di luar negara, ianya hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah harus. Jadi mengikut pandangan Badan Fatwa dan ulama kontemporari, terdapat pendapat yang menyebut keharusan ini, iaitu bila mana kita memindahkan korban ke negara lain. Antaranya Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syanqiti yang berpendapat bahawa ibadah korban di luar negara adalah sah dan pelakunya akan mendapat pahala ibadah korban. Khususnya apabila kita mengetahui kawasan yang kita nak laksanakan korban itu, mereka sendiri berhadapan dengan situasi yang sukar, hidup orang-orang di sana melarat dan sebagainya. Jadi sangatlah baik untuk kita melaksanakan korban di sana. Dengan syaratnya, maksudnya dalam negara kita pun sudah dilakukan syiar korban ini, dan kita yakin di rata-rata tempat di Malaysia ini dilaksanakan korban. Jadi dalam keadaan kita tahu ada orang di sana juga memerlukan bantuan kita, maka tidak salah ataupun mungkin baik, nanti saya akan terangkan lagi kenapa baik itu untuk kita melaksanakan korban kita di luar negara. Jadi bottom line is secara dasarnya hukumnya adalah harus dan dibenarkan dalam syarak. Even maaf Syafiq, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-66 juga memutuskan hukumnya harus untuk kita mengagihkan daging korban ke tempat atau negara lain. Baik, okey Puan. Kita dah tahu dah bagaimana pelaksanaan ibadah korban di awal ni, Masya Allah. Dan Puan, ada pendengar pun dah bertanya bagaimana untuk dapatkan info lanjut tentang Syria Care untuk nak sertai sama melaksanakan ibadah korban. Silakan Puan. Okey. Mudah sahaja bagi mereka yang berminat untuk melaksanakan korban bersama Syria Care, boleh ke laman sesawang www.syriacare.org.my. Bila sampai kat sana tu ada tempat untuk kita klik untuk melaksanakan korban, atau boleh juga menghubungi kami di talian 011-2880-9820. Boleh cakap sendiri dengan pegawai keuangan kami pada waktu office hours untuk bertanya sebarang permasalahan ke, ataupun kalau nak tahu lebih lanjut tentang ibadah korban yang akan kita laksanakan di Syria. Amin. InsyaAllah. Okey, baik Puan. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini kita nak tahu lagi bagaimana pula nak cerita tentang sedekah sembelih yang sedang dilaksanakan oleh Syria Care. Okey, kita berehat seketika. Rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kekal bersama Radio IKIM. Sengsara dalam konflik. Inilah Syria. Bersama Syria Care, kita bantu. Semestinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk temankan anda di destinasi. Dan sekarang kita bersama bicara dengan Syria Care. Dan untuk itu masih lagi kita bersama dengan tetamu kita di talian, iaitu Puan Siti Sakinah binti Mior Omar Baki, merupakan pengerusi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Syria Care. Alhamdulillah Puan, masih kekal dekat talian, no? Ya, masih ada. Syukur. Okey, tadi Puan dah berikan kepada kita mukadimah berkaitan dengan ibadah korban yang mana sedang dilaksanakan di pelbagai tempat lah. Alhamdulillah. Dan sekarang Puan, ada juga pendengar pun nak tahu juga, boleh ke kita niatkan korban bagi ibu, ayah ataupun ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia, Puan? Bagaimana Puan? Silakan. Okey. Menurut Profesor Dr. Muhammad Al-Zuhaili Hafizahullah, sah hukumnya bila melakukan sembelihan bagi si mati, sekalipun dia tidak wasiatkan, kerana ianya seperti sedekah, maka sah bagi si mati dan ianya memberi manfaat untuk si mati juga.
Jadi semoga didoakanlah apa yang kita niatkan untuk ahli keluarga kita itu pahalanya diterima bersama, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Semoga itu juga tiada halangan bagi sahabat-sahabat kita yang terus nak melaksanakan ibadah kurban, kan? Okey, dan sekarang tadi sebelum berehat saya dah sebut tentang program pelaksanaan ibadah sedekah sembelihan yang sedang diperkenalkan oleh Syria Care. Jadi Puan, apa maksudnya dan bagaimana kaedah dan juga pengisian program tersebut, Puan? Silakan. Okey, baik. Sedekah sembelihan ni agak istimewa sebenarnya, Syafiq, kerana ia merupakan satu inisiatif untuk kita bersedekah daging buat para pelarian di utara Syria pada Aidiladha. Ianya bukan korban, tetapi kita mengumpul wang untuk kita sedekah, untuk kita beli daging kambing dan kita sembelih dan kita akan agihkan. Dalam keadaan mereka yang hidup dalam serba kesempitan, kita melihat kita perlu mengikuti sebagaimana yang Allah sarankan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga dalam satu hadis, walaupun hadis ini dhaif tetapi maksudnya sahih, iaitu man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Jadi kita mengambil berat akan orang-orang yang saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan ini, dan kita mengumpul wang untuk kita sembelih kambing untuk kita agihkan kepada mereka. Satu perkara ya, Syafiq, dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis sebenarnya yang mana Rasulullah SAW menyebut, salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amalan yang paling disukai Allah ialah memasukkan kegembiraan ke dalam hati mukmin, iaitu melepaskan dia dari kesedihan atau menyelesaikan hutang yang ditanggungnya atau memberinya makan ketika dia kelaparan. Jadi sebenarnya dengan kita bersedekah untuk sedekah sembelihan ni, kita bukan sahaja nak bagi dia makan daging sebab dia tak makan daging lama, tetapi kita dapat memberikan dia kegembiraan. Mungkin bagi kita di sini, we sometimes take things for granted. Kita tak perasan tentang perkara ni, tetapi bagi mereka yang hidup, bukan kata nak makan daging, nak makan makanan berkhasiat pun susah, nak dapat makan nasi pun susah. Kadang-kadang cuma makan roti cicah dengan air sahaja. Jadi kali sekala tiba-tiba ada orang daripada jauh yang menghantar daging untuk diorang yang jarang-jarang mereka dapat jumpa ini. Kita tak dapat nak imagine dia punya seronoknya, dia punya happynya. Dan dengan kita buat macam tu, walaupun benda tu nampak kecil, tetapi sebenarnya kita mendapat ganjaran yang cukup besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebut, sesiapa yang memasukkan kegembiraan ke dalam keluarga orang Islam, Allah tidak reda balasan untuknya kecuali syurga. Subhanallah. Benda nampak kecil tetapi ianya mempunyai kedudukan yang sangat signifikan di dalam Islam. Jadi saya nak mengambil kesempatan lah di sini untuk sama-sama orang ramai menyertai sedekah sembelihan. Caranya tak susah sebenarnya. Kalau seekor kambing tu harganya 1,100, satu slot untuk sedekah sembelihan adalah RM110. Okey, katakan dia tak ada RM110 tapi dia nak bersedekah juga, dia boleh bersedekah berapa pun nilainya, ataupun dia boleh kumpulkan di kalangan kawan-kawan, family untuk dapatkan satu slot supaya kita dapat sembelih kambing di hari raya dan mengagihkan daging ini kepada mereka yang susah di kawasan utara Syria sana. Masya Allah, itu dia Kalau ikutkan format sedekah sembelihan ni, saya kira mungkin akan lebih ramai mendapat manfaatnya, insya-Allah. Saya kira ramai di kalangan saudara Islam kita sendiri pun di luar sana yang masih lagi memerlukan, tambah-tambah yang nak dapat makan daging pun, masya-Allah, mungkin sukar mungkin agak memerlukan yang sangat-sangat tinggi di situ, masya-Allah. Jadi kita harapkan dengan program ini, insya-Allah, semoga dapat lagi kebaikan, manfaat kepada insan-insan yang memerlukan di sana, insya-Allah. Baik Puan, kita nak berehat sekali lagi, tapi sebelum tu mungkin boleh maklumkan sekali lagi bagaimana untuk nak dapatkan info lanjut tentang Syria Care. Silakan Puan. Okey, mudah sahaja. Boleh ke laman sesawang kami www.syriacare.org.my. Boleh juga pergi ke Facebook page kami Syria Care Malaysia, dan juga ke IG, sebab zaman sekarang ni semua orang guna media sosial. Dan bagi mereka yang ingin menghubungi, jangan lupa 011-2880-9820
boleh bicara sendiri dengan pegawai kewangan kami, insyaAllah. Baik, okey, itu dia. Kita berehat seketika dan kembali selepas ni. Kita nak tahu apa perancangan Syria Care selepas ni mungkin, insyaAllah, dan bagaimana para pendengar boleh sama-sama turut serta untuk menjadi tim Syria Care memberikan dana, bantuan dan juga infak sedekah ini, insyaAllah. Okay? Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk Destinasi IKIM, dan sekarang kita bersama bicara kita dengan Syria Care, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian, iaitu Puan Siti Sakinah binti Mior Omar Baki, merupakan pengurusi dana merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Syria Care. Alhamdulillah, Puan. Okey, tadi kita dah bincang-bincang tentang sedekah sembelihan. Ada sahabat kita bertanya macam mana nak jadi tim tim Syria Care ni. Maksud kita di sini boleh sama-sama hantarkan bantuan dana infak lah tu, menjadi tim lah tu kan. Itu maksudnya, supaya kita di sini kita dapat sampaikan hajat orang di sana dapat manfaatnya, insyaAllah. Itu pun dah dikira sebagai tim dah tu. Okey. Dan sekarang Puan, kita nak tahu pula bagaimana perancangan selepas ini Syria Care sendiri, apa program dan juga apa pengisian yang akan dilaksanakan, serta harapan Puan dalam melaksanakan ibadah kurban bersama Syria Care pada kali ini, Puan. Silakan. Terima kasih banyak, Syafiq, dan buat semua pendengar pada hari ini. Syria Care sebagai sebuah NGO yang menggerakkan bantuan ke Syria, program-program dan projek-projek yang kita laksanakan ini tidak bermusim, malah ianya dijalankan sepanjang tahun. Ya. Jadi antara projek-projek yang bakal dilaksanakan dan sedang dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan adalah projek-projek pendidikan dan projek tajaan untuk anak-anak yatim. Di sana terdapat barangkali jutaan anak-anak yatim yang tidak mendapat pembelaan dan sentiasa menanti-nantikan orang ramai mengasihanilah mereka dengan menaja mereka. Ya. Dan tentang projek pendidikan pula, ya Syafiq, kami mempunyai sekolah di sana, di tiga lokasi di dalam Syria dan juga di kawasan Gaziantep di Turki, di mana kita memberi pendidikan yang holistik kepada kanak-kanak dan juga para pelajar peringkat ma'had di sana, di mana kita ingin bukan sahaja memulihkan trauma mereka akibat peperangan itu, tetapi bagi menyediakan barisan tenaga pengajar yang akan keluar untuk mendidik anak-anak bangsa mereka di sana. Jadi sebenarnya peranan pendidikan di sana sangat-sangat besar. Dan juga kita ada Kampung Malaysia, iaitu kita buat satu projek perumahan secara wakaf. Dan Alhamdulillah, saya ke sana pada bulan 3 yang lepas dan sempat berkunjung ke Kampung Malaysia. Ni cukup bangga dengan Kampung Malaysia sebab membawa nama Malaysia. Syukur. Di mana kita menempatkan 292 orang keluarga di satu kawasan yang tidak jauh sebenarnya dari sempadan Turki. Dan lengkap prasarananya dengan sekolah, tadika, pusat pendidikan, kedai, masjid, ada sewage system, ada tangki air dan sebagainya. Cukup lengkap kawasan ini. Dan ini juga masih lagi ongoing, wakafnya masih dibuka sedikit saja lagi untuk kita cukupkan pembinaannya secara keseluruhan. Dan juga bantuan-bantuan lain untuk keluarga susah dan sebagainya. Ini adalah antara projek yang kita jalankan secara berterusan sepanjang tahun. Ya. Dalam waktu terdekat ini tentu sekali kita melaksanakan korban di Syria dan juga bagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi berkenaan tentang sedekah sembelihan. Jadi tak lama lagi, walaupun kita masih di sini dan di sana juga masih cuacanya sangat panas, tetapi satu perkara yang tidak dapat kita elakkan, cuaca sejuk pasti akan datang dan di sana mereka juga akan berhadapan dengan situasi yang sangat sukar daripada musim panas sendiri, iaitu kesejukan yang jika tidak ditangani dengan baik boleh membawa maut. Jadi kami juga ke arah perancangan untuk projek untuk bantuan musim sejuk. Jadi saya nak mengambil kesempatan di sini sekali lagi untuk menyeru orang ramai sama-sama kita menggerakkan bantuan untuk sedekah sembelihan ini. Kata nak jadi tim Syria Care ni kan. Menjadi tim itu maksudnya bersama-sama kita gerakkan bantuan ini dengan kawan-kawan, dengan saudara mara ya. Kumpulkan duit daripada mereka untuk sama-sama kita melaksanakan sedekah sembelihan. Dan ada target tahun ni ya, tapi kalau boleh kita nak sembelih
sekurang-kurangnya 500 ekor kambing untuk kita agihkan di kawasan utara Syria bagi sedekah sembelihan. Dan bagi mereka yang ingin melaksanakan korban di sana, jangan teragak-ragak. Kami sudah 8 tahun melaksanakan korban di kawasan konflik di Syria dan alhamdulillah semuanya berjalan secara efisien dan efektif dan semua akan mendapat bukti pelaksanaan tersebut. Dan tahun ini istimewanya akan diberi cendera hati bagi mereka yang melaksanakan korban bersama dengan Syria Care. Jadi jangan teragak-agak, boleh hubungi kami terus di 011-2880-9880 atau ke www.syriacare.org.my untuk mendaftarkan korban anda. Baik, insya-Allah kita doakan semoga apa juga program yang bakal dilaksanakan serta akan dilaksanakan oleh Syria Care moga berhasil, mendapat kebaikan, dapat lagi capai matlamatnya, apatah lagi dalam misi-misi bantuan yang sedang diberikan kepada insan-insan yang memerlukan. Amin insya-Allah. Saya bacakan sekali lagi nombor untuk dihubungi mendapatkan khidmat Syria Care ini. Taliannya adalah 011-288-09820. Okey, saya ulang 011-288-09820 ataupun layari di laman web www.syriacare.org.my. InsyaAllah semoga mendapat manfaat lagi kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang turut sama nak hantarkan bantuan bersama dengan Syria Care ini. InsyaAllah Puan. Okey, Puan, sehingga waktu ini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang pula nanti. Okey. InsyaAllah. Dan terima kasih banyak Syafiq. Baik Puan. Puan pun sama juga, jaga diri baik-baik di sana, jaga kesihatan. Okey? InsyaAllah. Baik, jumpa lagi. Baik, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan bicara kita pada waktu ini. Kita dah pun bersama dengan Puan Siti Sakinah binti Mayor Omar Baki, merupakan pengerusi merangkap juga Ketua Pegawai Eksekutif Syria Care. Dan sehingga waktu ini saja pertemuan kita, buat anda kekalkan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Puan bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Syria Care. Sengsara dalam konflik. Inilah Syria. Bersama Syria Care, kita bantu.